Rekod Okey. Tadi ada suara tadi tu. Suara siapa tadi tu? Suara pelajar ke? Ke siapa? Okey. InsyaAllah hari ni saya rekod ni untuk untuk begitulah, sebab ada sahabat-sahabat kita yang mungkin akan masuk minggu yang ketiga baru dia akan masuk, sebab dia masuk sesi kedua kan. Jadi untuk kali ini kita akan baca tentang at-taharah ataupun bersuci. Jadi at-taharah ni dia beza dengan an-nazafah. Sebab an-nazafah tu kebersihan tau. Bersih tak semestinya suci, tapi suci memang confirm dia akan bersih. Ini yang kata kalau Syekh Sa'id Hawa, seorang ulama yang terkenal dalam bidang tarbiyah kan, dia sebut antara kesilapan yang besar lah bagi orang Islam ni sebab dia tak boleh membezakan di antara kebersihan dan juga kesucian. Dia kata yang jadi special umat Islam adalah dia ada nilai yang lebih tinggi daripada orang kafir, orang di barat ke, orang di Jepun ke. Mereka ni ada kebersihan, mereka jaga betul-betul. Tapi bersih mereka ni tak suci. Dan kita hari ni pun ramai pun gitu, dia jaga kebersihan. Tapi dia tak jaga kebersihan, dia ada kesucian sebab dia tak kalau macam di rumah ke apa ke, dia tak faham konsep najis yang berbentuk hissi ataupun apa dia kata, ada istilah dia, najis yang kita tak nampak najis tu, kita ingat kita tak payah bersih. Najis yang kita dah tak nampak tapi kita yakin di tempat tu ada najis. Jadi kita pergi dululah. Taharah dari sudut bahasa dia bersih dan bebas daripada secara kotoran, sama ada yang hissi yang nyata ataupun yang maknawi. Itu dari sudut bahasa. Dari sudut syarak, dia maksud dia perbuatan apa yang tak mute, Dakik Mumtazul dengan Said Fazli. Minta mute lah nanti sebab rekodnya nanti suara jadi bising. Syarak kata perbuatan yang dilakukan untuk mengharuskan solat ataupun seumpamanya. Okey. Jadi Imam Nawawi dia kata taharah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Okey. Jadi bentuk bersuci. Kita kata bersuci ni ada beberapa cara. Satu melalui wuduk, yang kedua melalui mandi, tiga tayamum, dan keempat yang cara menghilangkan najis. Yang sebelum ni saya bagi teki-teki dah. Apa dia perbuatan yang sunat dia, pahala dia lebih besar daripada pahala wajib, dia ada 4. Saya suruh cari lah. Ada orang yang cari tak? Salah satunya saya sebut hari tu, perbuatan tu sunat yang lebih besar. Betul lah, yang sunat yang lebih besar. Salah satu perbuatan yang kita sebut hari itu adalah salam. Salam dengan jawab salam. Yang keduanya adalah perbuatan berwuduk. Berwuduk ni untuk sebelum waktu semayang. Jadi sebelum waktu semayang, dia hukum dia sunat. Kalau untuk kita nak pergi semayang, wuduk tu hukum dia wajib. Jadi wuduk dulu sebelum waktu semayang, yang sunat tu pahala dia lebih besar daripada kita wuduk dekat-dekat nak semayang. Tu maksudnya kita sentiasa dalam keadaan berwuduk. Tu dua. Yang seterusnya saya azan. Azan dengan jadi imam. Jadi imam dengan azan mana yang lebih besar pahala dia? Imam tu memanglah fardu kifayah kan, jadi wajib lah kalau setiap orang tu, salah seorang tu jadi imam. Tapi azan pun dia sunat. Pahala azan lebih besar daripada pahala wajib, ada fardu iaitu pahala menjadi imam. Okey. Khususnya alat-alat bersuci. Ada air, ada debu tanah, ada satu yang bersifat keras, air tanah untuk anjing tu, dan yang silap sekali adalah untuk menyamak. Jadi kita selalu untuk bersih satu kali air tanah dengan 6 kali air bersih tu,
biasa kita sebut perkataan tu samak lah, tapi itu adalah sertu. Samak yang sebenar adalah samak guna kapur barus ataupun tawas ke cuka, benda-benda yang sifat menghakis asid ke untuk menghilangkan daging-daging yang lebih yang ada pada kulit supaya pakaian tu boleh kita pakai. Tu dia punya maksud samak yang sebenar dalam Islam lah. Jadi kalau nak kata samak, saya pergi laju-laju ni. Kalau kita nak bahas alat-alat bersuci ni saja 2-3 jam dah biasa orang cakap kan. Jadi kalau boleh tak kita samak dengan benda yang haram? Jadi jawapannya boleh. Samak apa? Kita nak samak nak guna tahi burung merpati sebab dia menghakiskan, tu boleh. Ataupun guna tahi babi, contohnya tahi anjing. Boleh tak? Hukum dalam mazhab kita disebut boleh kita samak binatang tu kalau dia ada sifat menghakis, kita guna tu kita tu baliklah, kita basuh baliklah semua dengan air najis tu semua, tu dibolehkan. Yang beza ada orang kata kita ni Islam ni mudah, kalau duduk di hospital, kalau tak ada air, cukup tangan kita ni tepuk-tepuk debu ada di dinding, lepas tu boleh bersuci. Tu bukan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, syarat dia mestilah debu tanah yang suci, betul-betul debu tanah. Sekarang dah ada debu yang dijual di kedai kan. Kalau yang ada di dinding semua dah, tu tak boleh, tak dikira. Okey, seterusnya di sini kita air ada 7 jenis, air hujan itu adalah air untuk bahan bersuci. Jadi kalau air yang mustamah ke apa ke, tu bukan air mutlak, air tu tak boleh tu boleh digunakan untuk bersuci tapi tak boleh digunakan untuk berwuduan. Okey. Air ada 4 jenis, air mutlak, air musyammas, air yang suci tapi tidak menyucikan, air muqayyad, mutaghayyir, air mustamal. Air yang mutanajis, itu air yang tidak suci lagi dan tidak menyucikan. Air musyammah ni ada tak? Ini faedah. Syarat air musyammah adalah air yang duduk dalam di tempat negara yang panas. Lepas tu air tu duduk dalam bekas yang panas dan bekas besi yang tak digunakan. Ada syarat-syarat. Bukan sekadar air dia duduk tengah yang panas tu dikira. Tu tak? Dia ada syarat-syarat tertentu yang menyebabkan yang dia ni boleh jadi makruh. Seterusnya, kalau untuk kata air untuk mutlak ni, dia kena 2 kolah lah. Air 2 kolah sebenarnya. Apa istilah 2 kolah tu? Kita bayangkan yang 2 kolah tu mesti air yang besar. Sebenarnya tak besar mana pun sebab dia guna sukatan 2 kolah tu lebih kurang 217 liter. Kita bayanglah air yang kita sebotol yang kita guna 5 liter ke apa ke berapa. Jadi kalau bekas tu bulat, tinggi dia lebih kurang bulatan tu tangan kita ni satu hasta, kita letak di tangan tu di tengah-tengah tu capai satu hasta antara jarak bulatan. Lepas tu 2 hasta setengah dalam, lebih kurang 1 meter lebih. Tu kecil sangatlah, tak besar sangat, tak besar mana. Jadi tu dikira 2 kolah. Jadi kolah-kolah yang ada di masjid semua tu tu ikut kolah. Bukan ikut saiz yang sebenar lah. Okey, jadi 217 liter. Seterusnya bersugi. Bersugi ni gosok gigi macam biasa lah. Jadi kalau bersugi tak guna kayu sugi, guna gosok gigi biasa dapat pahala bersiwak. Kalau guna kayu siwak, kita dapat 2 kali ganda iaitu 1 pahala siwak, pahala menggunakan kayu siwak. Kayu siwak ni biasa guna kayu arak. Kayu arak ni kayu apa? Pokok daripada sitrus. Dia macam pokok limau. Asal dia pokok limau. Iaitu kayu dia macam bau limau lah. Kalau kita potong batang limau ke, kita buat nak cium bau dia, tu lebih kurang lah. Tu lebih kurang macam kayu. Ganggu orang sikit. Tu lebih kurang kayu tu lebih kurang macam kayu sugi dah. Boleh guna kayu akar pokok ke apa, tak ada masalah. Yang syarat dia tu macam ada kasar sikit. Ada kasar sikit yang boleh menghilangkan najis.
apa hukum kalau kita bersugi menggunakan tisu? Pun boleh kasak. Apa hukum bersugi menggunakan jari? Jadi ulama khilaf. Kebanyakan dia kata tak boleh, tak dapat pahala bersugi guna jari sebab jari kita ni lembut. Jadi setengah ulama kata boleh pahala bersugi, gosok gigi guna jari sekiranya jari kita tu kasak. Tengoklah jari kita tu kasak tak. Kasak sehingga boleh menghilangkan ni kotoran. Jadi orang kata hukum bersugi, hukum asal adalah sunnah Nabi SAW. Tapi boleh jadi wajib kalau dia ni menazar. Ataupun boleh jadi wajib kalau kita nak buat satu perbuatan hak wajib tu, jadi kita boleh menyebabkan orang, contoh di masjid, kita sembahyang jemaah, kita angkat takbir sembahyang, orang di sebelah kita tu muntah sebab busuk sangat mulut orang kita. Jadi haramlah menyebabkan orang lain tu boleh terbatal sembahyang dia. Kalau bau mulut busuk ni makruh kan. Tapi sampai satu tahap boleh menyebabkan orang lain batal sembahyang tu kiranya wajib lah kita bersih gosok gigi lah. Tu benda yang hebat lah dengan zaman Nabi SAW. Bukan semua orang bersugi, bukan jaga tak, tapi Nabi ni sangat-sangat menjaga kebersihan, sangat-sangat menjaga kesucian, dan ramai orang yang di barat yang boleh masuk Islam sebab dia tahu benda-benda yang berkaitan dengan Nabi ni, bab Nabi menjaga kesucian. Orang di barat macam kita ni dah terbiasa daripada kecil dengar cerita Nabi semua. Orang tak pernah dengar cerita, kemudian dia dengar yang orang di padang pasir yang pada zaman tu boleh ada satu tabiat yang sangat hygiene, yang sangat bersih, boleh menyebabkan mereka ni masuk Islam. Jadi kita jangan anggap benda ni remeh lah. Kalau kita cerita kepada orang bukan Islam pun, mereka banyakkan dia tertarik dengan benda kecil. Macam Salman Al-Farisi, dia ni orang duk petikai ke dia. Dia masuk Islam awal kan. Orang kafir kata, Nabi kamu tu ajar semua benda ke? Kata ni. Nah, jadi Salman Al-Farisi kata, ya, Nabi kami ni ajar semua benda sampai sekecil-kecil perkara seperti cara nak menunaikan qada hajat. Jadi tak malu nak cerita. Nak kata Islam ni adalah agama yang cara hidup. Yang semua benda ada dalam Islam. Kemudian balik pada gosok gigi. Dia ada, saya bagi satu terkejut. Ada sebuah negara tu dia ditawan oleh orang Islam. Dia ditawan tu sebab isu dia sebab kayu sugi. Dia boleh tawan sebuah negara tu dengan sebab kayu sugi. Jadi siapa hak tahu nama negara ni, dia boleh kita lah dekat komen. Di zaman tu lah. Sebab orang zaman tu dia tak kenal lagi orang Islam tu mana. Tiba-tiba dengan asbab kayu sugi, dia perang tak berjaya. Lepas tu berjaya perang, mereka kata mereka ni tewas dengan Islam dengan sebab kayu sugi. Okey. Kemudian tadi hukum asal sunat, makruh bagi orang yang berpuasa selepas gelincir matahari. Ini ikut mazhab Syafi'i lah. Mazhab Hanafi pegang, dan pandangan sebahagian pada ulama mazhab Syafi'i pun dia kata tak makruh juga. Tapi Imam Nawawi jadi kita guna jumhur lah. Jumhur kata makruh selepas gelincir, itu selepas waktu asar. Jadi supaya gelincir matahari waktu asar, waktu zuhur kan. Jadi tu supaya sebab dia adalah dia menghilangkan bau mulut. Padahal Nabi sebut kata bau mulut tu adalah lebih wangi daripada bau rihil misk, bau misk. Jadi haram guna sugi orang lain. Okey. Waktu bersugi sebelum wuduk. Jadi dia ada khilaf ulama dalam cara memahami hadis. Kita tengok ada orang tabligh yang dia letak kayu sugi dalam kocek. Setiap kali sebelum iqamat ke ada orang iqamat, dia ambil kayu sugi dan sebelum dia akad takbir tu dia akan kita kata buat apa tu, orang buat tadi tu masa ambil wuduk tadi tu apa. Sebab ada hadis dia kata sunat tu kalau mendirikan solat, sebelum mendirikan solat bersugilah. Ada hadis yang lain kata sebelum kamu berwuduk bersugilah. Jadi cara faham hadis tu ada yang kata sebelum sunat, sebelum takbir ataupun sebelum. Jadi jangan kita pandang remeh ataupun jangan kita
bersoal. Macam kita ambil apa ni, bukai sugi dalam kocek ni, lagi besar. Dia ada hadis-hadis yang dia pegang. Jadi kita kena jaga diri kita lah. Jangan sampai tersalah mulut kita ni buat satu benda sampai menghina sunnah Nabi SAW lah. Jadi menyebabkan Nabi SAW tersebut lah. Okey, ketika gigi jadi kuning bangun dari tidur, okey, sebelum daripada tidur. Dia bersugi, kalau guna kayu sugi hak betul hak Nabi, dia ada beberapa cara. Kalau belajar kitab Syama'il Imam Mahdi, dia sebut macam mana cara pegang kayu tu. 2 kat bawah, 3 kat atas ataupun 3. Dia ada cara pegang kayu sugi. Lepas tu masa letak kayu sugi kat mulut tu nak ambil dari mana-mana. Kalau doktor kata ajar ni tak, dia ada cara. Atas dulu ke, bawah dulu ke. Ni kalau awak tengok dalam YouTube kau boleh carilah cara menggunakan kayu sugi kenapa kan. Jadi ada cara-cara sebenarnya. Saya tak sempat lah kalau nak cerita semua ni sebab masa kita terhad. Dan saya pun kalau boleh pun tak boleh panjang sangat dalam ni lah Webex ke Zoom ni sebab dia makan data kan. Awak semua masalah lain juga. Okay. Najis ni benda yang kotor, benda yang cemar semua dari sudut bahasa. Syarak kata benda yang menghalang kepada sahnya ibadat solat. Ada yang kata tak hidung, tak telinga semua yang tu kotor. Sebab apa tak jadi najis? Dia ada hikmah, ada rahsia-rahsianya dalam Islam lah. Tapi kalau kata tak hidung kan najis, boleh makan tak? Tak boleh. Dia tak boleh makan sebab dia dikira benda-benda yang keji. Bukan sebab dia tu najis dia tak boleh makan. Ada sebab tak boleh makan sebab dia dikira benda-benda yang keji. Okey, benda najis agak semua yang memabukkan, anjing, babi, bangkai. Lepas tu mayat, tu bukan, 3 tu kan. Jadi anjing dan babi, lepas tu bangkai. Jadi semua benda bangkai-bangkai ni dia tak boleh makan melainkan 3 jenis bangkai. Bangkai yang dikecualikan, bangkai manusia. Bangkai manusia dia tidak dalam kategori najis, tapi tak boleh makan juga. Kemudian bangkai ikan ataupun belalang. Sebab Nabi sebut dah semua yang dalam laut tu hillu, kata halal. Semua yang benda dalam laut tu halal dimakan. Jadi persoalan, kalau dalam mazhab lain, contohnya dalam mazhab Hanafi ke setengah mazhab, dia tak makan sotong. Dia tak makan sotong ataupun dia tak makan sotong, makan udang. Sebab dia kira udang tu kira macam apa dia istilah dia, ulat, panggil ulat laut kalau tak makan lah. Yang kita pelik lah, kalau umat-umat yang terdahulu, kalau kita baca sirah semua dah, orang Yahudi pun dia tak makan, dia hanya makan ikan saja, potong, udang semua tak makan. Jadi orang Yahudi moden yang berpegang dengan ajaran betul, memang dia tak makan. Apa yang dia buat? Dia ekstrak, dia ambil daripada rumpai laut, daripada tumbuh-tumbuhan ke apa ke. Jadi dia ambil rasa yang seolah-olah macam udang ke sotong ke, mereka buat bentuk yang sama, mereka makan. Tapi mereka tak makan hak itu dalam laut. Tu orang Yahudi. Jadi pemakanan Yahudi ni dia lebih strict lagi lah daripada pemakanan orang Islam. Kalau Yahudi yang betul-betul ikut ajaran. Sebab kalau ikut secara hasaran, antara sebab orang Yahudi ni dia dilaknat semua kan, sebab syariat dia ni payah. Dan dia banyak yang dia nak lawan daripada syariat Nabi SAW. Yang syariat umat Nabi Muhammad ni adalah syariat yang dipermudahkan. Sebab itulah kita baca dalam Quran disebut Rabbana la tahmil alaina isran. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami benda yang berat, kama hamal tahu, sebagaimana kau telah timpakan, berikan kepada alal lazina min qablina, pada umat-umat yang sebelum daripada kami. Sebab mereka ni berat. Kalau buat dosa, payah nak lalu apa yang mereka buat. Banyaklah kesusahan-kesusahan yang dilalui oleh umat yang terdahulu. Sebab semayang pun payah, tak boleh semayang di tempat lain melainkan mihrab dia dekat masjid. Kita boleh di mana-mana, di rumah pun boleh semayang dah. Jadi ikan semua boleh dimakan. Walaupun ikan jerung boleh dimakan. Walaupun ikan jerung yang memang kita tahu dia ni makan manusia. Ikan jerung kita belah perut dia, ada manusia dalam perut dia. Boleh makan? Boleh makan ikan jerung tu, manusia tu boleh makan lah. Jerung pun makan orang tu.
dibahaskan jugalah oleh ulama. Kemudian belalang di sebelah petani ke Indonesia ke Malaysia pun, siapa sini yang pernah makan belalang? Ada pernah makan? Di ni biasa kan? Ada. Kelantan. Kelantan biasa belalang tu dia dia jual mahal rasa sekilo. Ada cara-cara dia belalang kunyit semuanya. Jadi belalang boleh dimakan. Cuma lalu tak lalu tu bukan masalah. Okey. Seterusnya tadi yang najis tadi di sambungan dia. Darah cair termasuk nanah. Dia nanah tu sebenarnya najis. Kadang-kadang kita semayang ada jerawat, ada nanah, kalau sebenarnya kita main putih-putih sebenarnya tu kalau sikit dia dimaafkan lah, tapi dikira tetap perkara yang tak boleh ada keji lah. Yang kita buat gitulah. Jadi seterusnya kencing ataupun tahi manusia, tahi binatang semuanya dikira sebagai tiap bahagian yang terpisah daripada binatang semasa hidup adalah najis. Yang ni yang timbul perbahasan tentang bulu kucing. Bulu kucing adalah bulu binatang yang dagingnya tidak halal dimakan. Kalau yang halal dimakan tak apa, yang tak halal dimakan. Jadi bulu kucing tu hukum dia apa? Bulu kucing tu hukum dia najis. Kalau saya saja tengah semayang nak suruh ambil kucing buka tepi, kita kena bulu kucing lekat baju semua ni, jadi najis. Kalaulah dia tak sengaja lalu ataupun di tempat itu sujud ada kita nak lari, nak asingkan lidah tu dimaafkan. Sebab dia dikira sebagai umum balwa. Umum balwa ni benda-benda yang bala yang kita dah boleh nak lari. Contoh taib burung merpati dalam masjid yang banyak burung merpati ke semuanya taib gerah tu, kita tak boleh nak atas tidak. Dia kena hati-hatilah orang yang suka dengan kucing apa ke. Bulu kucing adalah bulu yang najis. Sebab dia binatang yang tak halal dimakan. Semua susu binatang yang tidak halal dimakan. Semua susu binatang yang tak halal dimakan adalah najis. Susu ni dia berbeza dengan telur. Telur pula lain. Kalau telur binatang yang tidak halal dimakan pun adalah halal dimakan sekalipun benda binatang kita tak makan. Buaya. Tak makan buaya. Telur buaya kita boleh makan. Dinosaur kalau ada ataupun biawak kita tak boleh makan sebab kajian kata dah telur biawak ni, telur ular ni beracun. Kalau selagi mana tak ada kajian yang kata beracun memang tak mati boleh makan, kita boleh makan. Telur penyu, telur kura-kura ataupun telur apa-apa yang tak tu kita boleh makan. Okey, seterusnya mazi, wadi, haid, istihadah, nifas. Jadi apa beza kata mazi dengan wadi? Wadi ni biasa dia selepas kita angkat benda berat ke apa tu dikira sebagai wadi. Ada yang sebut sama je mazi juga, tak ada masalah lah sebab dia dikira sebagai najis. Jadi air mani dia bukan najis. Jadi kalau yang ni semua ni adalah adalah najis. Jadi perbahasan tentang haid, istihadah, nifas ada dalam ni tapi saya tak sentuh. Sebab saya rasa tak sempat. Nanti saya akan bagi video kuliah daripada Ustaz Abu Usama. Kuliah dalam 40 minit ke sejam. Dia daurah kitab dia. Saya nak minta semua tengok tentang haid, istihadah, nifas supaya faham. Lelaki perempuan ni sepatutnya dia faham lah. Dia rasa tak sesuai kita sebut sini sebab benda tu kena faham molek lah. Okey. Mana tadi? Najis aini dengan hukmi. Okey. Najis aini ni najis yang benda yang kita boleh nampak air kecil semua dah. Yang kedua adalah najis hukmi, najis yang telah kering, yang kesan-kesannya telah hilang. Kita tahu ada tempat tu pernah ada najis, ada mutah ke apa ke, dia tak bersihkan, tapi kesan tak ada dah. Jadi kita kena ingat, selagi mana kita tak bersihkan benda tu dia tak akan suci. Kalau najis yang jelas ada, cara dia buang adalah kita buang najis dulu. Kalau biasalah najis mutawassitah, kita buang najis dulu. Lepas buang najis, kita alirkan air. Lepas tu baru kita kesat air tu. Itu hak biasa. Jadi masalah kan, kalau kat rumah, kalau najis tu tak perasan, tak ada dah najis. Bau pun tak ada semula. Jadi kita tak alik. Paling kurang, najis hukmi adalah kita kena, kita tak payah buang najis tu, kita kena alirkan air juga. Yang ni yang biasa berlaku di rumah lah kalau kesilapan. Ada orang kata mungkin dia jadi sebab
yang kata rumah tangga kata rasa tak tenang duduk rumah, jadi nak bala kat rumah suami isteri rumah tu. Mungkin rumah dia tu tak suci, rumah tu bersih tapi ada kesan-kesan najis yang dia tak perasan. Dia keluar daripada bilik air, air najis ke apa ke, kena dalam rumah ke latar ke, dia tak cermat bahagian tu. Jadi kalau orang-orang dulu dia jaga sangat, sebab tu dia tandas dia tak jauh daripada rumah, dia tak ada tandas dalam rumah dah. Dan pintu tandas pun dia kalau dalam rumah pun pastikan jangan terbuka, biar dalam keadaan tertutup semua lah. Jadi kita sekarang ni ambil remeh benda gitu. Ingatlah kesucian ni menjadi sebab menjadi penerimaan amalan, dan penerimaan amalan tu menjadi sebab kepada ketenangan kita. Ada orang hilang ketenangan tu mungkin sebab amalan-amalan yang dia buat banyak di rumah, tapi sebab najis jadi tak diterima. Okey, hik nifah saya tak akan bahas, saya akan bagi okey. Najis kita sebut tadi mutawassithah. Cara suci dia tadi kan buang air najis. Ni kalau najis hukumiah secara jiuskan air sahaja. Sekadar jiuskan air, sebab kita yakin dulu pernah ada najis lah. Sekarang ni kita tak ada najis dengar. Kalau najis mukhaffafah, air kencing kanak-kanak lelaki yang belum mencapai 2 tahun, yang belum makan sesuatu melainkan susu sahaja. Ingat susu sahaja. Tak semestinya susu ibunya sahaja. Kalau minum susu lembu pun susu yang dia susu yang betul-betul susu yang tak ada campuran dengan benda yang lain. Ya ada dalam mazhab Syafi'i. Kadang-kadang kita pun salah faham. Kita kata susu ibunya sahaja. Bukan, tak semestinya susu ibunya saja. Tapi susu yang pure, yang tak ada campuran. Susu lembu ke, susu kambing pun tu tu pun dikira juga. Kemudian dia kata sebab apa hikmah dia anak-anak lelaki saja. Lepas tu yang belum capai 2 tahun pula. Sebab tu dia kata hikmah anak lelaki sebab yang pertama. Dia kata sebab anak-anak lelaki orang Arab dulu dia suka dukung berbanding anak puan. Anak lelaki ni orang suka, kalau budak-budak puan orang jangan dukung. Kalau lelaki ni dia suka dukung. Jadi najiskan anak lelaki tu kalau dia mudah kena pada pakaian, jadi dia anggap najis mukhaffafah dan bersih. Yang kedua dari sudut sifat. Biasa kalau najiskan anak-anak lelaki dengan perempuan ni dia beza dari sudut bau dia, dari sudut pula. Okey. Jadi cara dia adalah renjiskan saja air mutlak ke atas aja. Okey, simple saja. Seterusnya hadas. Hadas ni perkara yang tabari, perkara yang kita tak boleh nak nampak lah. Yang ada pada anggota badan yang menghalang sahnya solat. Yang sahnya ibadah dan termasuk dalamnya hukum jika tidak diberikan rukhsah. Itu maksud dia panjang sikit dari sudut hadas. Okay. Hadas kecil, hadas besar. Jadi orang Islam adalah kita ni, kalau kita sentiasa dalam keadaan berwuduk, maksudnya kita sentiasa bebas daripada hadas. Kalau kita tiap-tiap hari hanya wuduk ketika nak solat, maksudnya kita sepanjang hidup kita ni sentiasa dalam keadaan berhadas, hadas kecil. Sebab tu dia terbaik adalah kita ni sentiasa dalam keadaan berwuduk, hanya kita lepas daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Okey, jadi seterusnya. Okey, istinja. Istinja suci daripada berak dan kencing semua ni, hukumnya adalah wajib. Yang sama ada guna air atau berbahan kesat ataupun guna air dan bahan kesat. Kalau ada air, kita nak ambil tisu, guna tisu macam orang bukan Islam buat. Sah tak? Boleh tak nak sembahyang? Ini kita ingat, beza dia dengan tayamum. Boleh. Boleh istinja menggunakan bahan kesat dengan tisu itu semua saja walaupun ada air. Sebab apa? Sebab syarat dia istinja tu sama ada 3, guna air, guna bahan kesat ataupun gabung yang kesat dengan yang air. Jadi yang terbaik adalah guna bahan kesat dulu dan tisu dulu. Bila bersih barulah kita guna air supaya dia tak bau pada tangan ke apa. Jadi kita kena ingat. Jadi guna tisu saja pun sudah memadai kalau dengan syarat najis-najis tu dia tak meleleh, najis tu tak kering lagi,
najis tu boleh guna tisu tu boleh bersihkan tempat tu. Uh, Lepas tu guna 3 biji batu ataupun dengan satu batu yang ada 3 biji batu. Ada perbahasan ulama, boleh tak kita guna satu biji batu yang kecil yang ada satu ruang saja, lepas kita dia ada air, ada batu, dia tak mau guna batu. Mungkin dia tak boleh guna ke air, tak boleh kena air ke. Dia guna batu ataupun guna tisu. Tisu payah sikit guna batu. Lepas guna batu, dia ambil air, dia basuh batu tu, najis tu, lepas tu bersih. Lepas tu guna batu balik, bersih sampai 3 kali. Boleh tak? Kita pelik tau. Tapi dalam ulama hukum, boleh. Kalau batu yang digunakan dah bersih balik guna air. Okey. Itu qada hajat yang kita tunjuklah. Yang ni memang jarang sangat dah orang kita buat sekarang lah. Tapi kita nak beritahu yang Islam ni mengajar sehingga sekecil-kecil perkara dan sampai sangat pentingkan benda-benda yang soal adab. Kata jangan menghadap ke arah kiblat. Yang makruh menghadap ke arah kiblat ataupun haram menghadap ke arah kiblat. Masa mana? Masa kawasan kita tu tak bertutup. Orang dulu dia pergi ke padang pasir ya, contoh. Dia duduk kat padang pasir ke apa ke, tak boleh menghadap ke arah kiblat, tak boleh membelakangkan ke arah kiblat. Kalau kawasan tu tak tertutup. Jadi kita ada tanda semua dah kawasan tu tutup, taklah sampai haram. Cuma dari sudut adabnya tak digalakkan lah. Kalau kita masuk tandas, pergi masjid ke mana-mana ke, tandas ni tu menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangkan kiblat. Keadaan-keadaan tertutup. Macam mana nak buat? Yang terbaik adalah kita pusing sikit kaki kita ke apa pun, kita pusing ke kiri kanan, jangan menghadap. Tanda kita jaga adab kita dengan kiblat lah. Jadi masuk pakai selipar ke. Dalam bab pakai selipar, ulama bahas juga. Sunnah Nabi SAW pakai selipar guna pakai kaki kanan. Buka selipar, buka dengan kaki kiri. Kemudian kita nak masuk tandas. Dan dalam tandas tu ada bilik air dulu kan, baru tandas yang betul tandas. Jadi dalam situ ada selipar. Kita nak dapat pahala yang banyak. Ini disebutlah. Kita masuk dalam tandas, masuk dengan kaki kanan ke kaki kiri. Masuk tandas kaki kiri. Lepas tu nak pakai selipar kaki kanan. Yang terbaik masuk tandas, guna kaki kiri, pijuk atas selipar dulu. Lepas tu pakai kaki yang satu lagi tu barulah pakai selipar. Jadi dapat dua pahala. Pahala masuk kaki kiri, kemudian pakai selipar pula. Kemudian masuk satu pula. Bila masuk tandas yang kedua tu yang betul-betul ada lubang jambang semua tu, masuk kaki kiri sekali lagi. Kemudian kita keluar daripada tandas, sunat kaki kanan. Bila kita keluar daripada tandas tempat yang ada lubang tandas semua, kita nak keluar dengan kaki kanan ke keluar kaki kiri. Sebab kalau kita keluar daripada kaki kanan, kita akan keluar dengan masuk ke arah tandas yang besar, yang ada cermin semua lah. Sampai benda gitu pun dibahaskan oleh ulama. Maksudnya kita duduk dalam tandas dah, kita nak keluar. Yang terbaik kita keluar dengan kaki kiri juga. Jangan keluar kaki kanan. Sebab kita masih lagi duduk di dalam tandas juga yang besar. Bila yang kedua daripada tandas yang besar tu nak keluar ke tempat yang biasa, barulah keluar dengan kaki kanan. Kalau orang psikologi lah, dia orang yang kaji, dia kata benda ni dia beri kesan psikologi. Maksudnya kita buat sesuatu dalam keadaan minda sedar. Kita buat satu benda, masuk masjid, masuk tanda, keluar masjid, kita ada otak kita ni sentiasa berfungsi. Bukan sesedar pakai selipar, sesedar masuk tanda, kita tak tahu. Jadi kita melatih otak kita ni sentiasa bekerja. Sebab tu adalah benda yang sangat bagus lah. Jadi orang Islam ni otak dia kuat apa ke, mungkin dari sudut buat sesuatu ada niat dia, ada alasan dia, ingat ke benda ini Nabi SAW, ingat ke sunnah. Jadi menyebabkan kita dapat selain pahala, dapat kesihatan mental. Okey, baca doa, tutup kepala, duduk bertinggung di sebelah kiri sikit. Ni jangan orang buat lah. Betul, kena angkat angkat punggung sebelah semua ni ya. Kalau kita buat itu memang dia akan memudahkan pemadaman semula. Istibrak selepas kencing. Tak semestinya kita bunyi istibrak tu. Maksudnya kita terang sikit. Tak semestinya berbunyi. Okey. Kemudian kita ada 2 minit lagi. Cara yang makruh berdiri kecuali ada keuzuran, cakap.
berpindah tempat, duduk lama dalam tandas. Hari ni ada handset kan, lama duduk tandas tak ada masalah, dak pasang setengah jam ke apa tu perkara yang makruh. Dalam lubang, di bawah tapak pokok, di bawah pohon pokok, di pasang angin. Jadi orang yang kaji elemen persekitaran, dia kata macam mana Islam ni dengan alam sekitar. Antara benda yang sangat dahsyat, yang sangat hebatlah adalah mereka kaji banyak sekali larangan-larangan Nabi tentang membuang najis ke semua ni, yang mana benda tu dah terbiasa dilakukan oleh zaman dahulu. Orang di barat ke, orang memang biasa duduk dalam air ke, bawah pokok ke, semua dalam lubang ke tak. Jadi larangan Nabi itu adalah satu bentuk penjagaan alam sekitar yang sangat hebat. Jangan orang-orang alam sekitar lah yang sebut tak. Jadi semua yang Nabi buat tu, kalau kita kaji-kaji tu, dia akan jumpalah hikmah atau rahsia yang cukup besar yang menyebabkan kita ni semakin yakin dengan ajaran Islam. Ini cara yang haram menghadap makan kelas buka, okay, boleh tengoklah semuanya biasa dah. Cuma dalam masa 1 minit ni sebelum dia yang kita habis ni, lepas ni kalau ada apa soalan-soalan ke, boleh tanya di ruang Telegram. Kalau nak tanya tentang kertas kerja yang nak buat ke video pun boleh buat dah. Semua dah hantar nama-nama kan. Okay, saya akan simpan lah, saya okey lah dengan tajuk yang semua ni. Hatta kalau nak ubah tajuk lepas ni pun susah ke apa ke, boleh. Dan saya harap kalau boleh setiap orang kalau boleh masa saya akan bagi lepas ni contoh kajian satu paper lah, paper ataupun jurnal yang saya buat sendiri yang boleh tiru format tu, lagi mudah. Kalau boleh ada abstract.